Okay, untuk hari ni, okay, so okay, so energy management ni prinsip mudah dia ialah um, to cover the management technique, issue and framework required to save and sustain energy related to the building and industrial environment. So maksudnya itulah sebab kepentingan energy management ni janganlah kamu lihat ini sebagai subjek aja. Sebab energy management ni bila kamu kerja nanti memang di mana-mana industri ataupun organisasi akan ada energy management. Maksudnya indirectly ataupun direct lah. Indirect ni maksudnya macam semua guna elektrik kan. So kalau tak guna tu hal lain lah. Tapi maksudnya the moment kamu guna je tenaga elektrik kan, ataupun apa-apa power machinery ke kat kilang ke, so dia berkisar ataupun melibatkan pengurusan tenaga. So maksudnya paling tidak pun kalau kamu tak pergi ke industri ke atau ke kilang ke atau macam mana, at least boleh guna untuk diri sendiri lah kan, untuk pengurusan rumah kamu, rumah kan, bil elektrik kan, tahu macam mana nak kira, macam mana masa bila tarif tinggi, masa bila tarif rendah. So benda-benda tu bukan hanya untuk diri kamu untuk gunakan untuk sendiri, tapi boleh juga apply untuk bila kamu bekerja nanti. So it's quite important to know the basic or fundamental related to the energy management. It's not macam bukan hanya untuk apa, untuk subjek lah. Dia sebenarnya lebih meluas. Okay, so ini course content ataupun syllabus yang kita cuba cover for this entire semester. Dia ada chapter sampai chapter 7. Ya, chapter 7. So week tu, week 1, week 2, week 3, 4 tu, 5, 6, 7. Ini mungkin berubah lah berubah betul-betul. Nanti mungkin Dr. T, PM Dr. T akan update. Tapi apa yang saya nak tunjuk ni maksudnya perancangan kita lah. Jadi sekarang kalau boleh refer lah. Kan? Boleh refer. Okay kan? Okay, so chapter 1, Introduction to Energy Management. Chapter 2, Sustainable Energy Management. So untuk minggu pertama kedua ni kita cover chapter 1 lah. Chapter 2, minggu 3-4. Chapter 3, minggu 4-5. Chapter 6. Chapter 4 cover 6-7, minggu 6-7. Mostly untuk test, kita akan cover chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Gitu. Kalau serajin, chapter 4. Tapi selalunya 1, 2, 3 ni confirm. Chapter 4 tu depends. Kalau kita sempat habiskan syllabus, kita buat chapter 4 untuk test. Kalau tak sempat, kan ada hal ke apa ke. So kita cover the first 3 chapter lah. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Okay. So settle. Yang lain-lain tu tak ada apalah. Ini lebih kepada macam assessment dah. Okay, PO saya mention je lah. Sorry, LO. LO ni maksudnya expected outcome from this course. Untuk pelajar, untuk kamu, students should be able at this course introduce the energy management system that spur the advantage of Malaysia energy policy by achieving the objective and strategy in relation to the global and local energy scenario. Maksudnya at least kamu tahulah polisi tenaga kat Malaysia ni kan, semacam mana pengurusan polisi tenaga di Malaysia. Discuss and propose the basic type of energy bill, energy and monitoring based on the consumption. So dapat membincangkan ataupun mencadangkan audit tenaga, sedikit analisis dan pemantauan monitoring based consumption. Evaluate the potential of energy saving initiative using the investment appraisal and life cycle cost method. So ini pun penilaian potensi energy. So sepatutnya di akhir semester ni, tiga perkara ni kamu dapatlah sebagai student untuk kamu mendalami detail course ni, energy management kan. Kalau tidak tu nanti macam di akhir course ni katalah macam tak tahu apa polisi energi Malaysia kan, tak tahu nak discuss atau propose plan energy audit, so tak tahu macam mana nak evaluate energy saving. So maksudnya kamu
kira tak dapatlah tercapainya hasrat subjek ni untuk memberikan kamu knowledge untuk perkara-perkara tersebut. Okay. So, yang lain okay. So, ni dari segi content, course content. So, okay. So, ni dapat slide. Okay, So far ada soalan tak sebelum kita start lecture ni? Ni saya rasa macam kalau ikut slide ni banyaklah, ada 95 slide. Tapi saya akan select which one yang related ataupun most important. Yet kalau tak dapat habis, kita cover sambung balik minggu depan lah, Khamis petang tu. Okay, so hari ni macam kita cuba. Sir, Yes. Yeah. nak tanya, dekat dalam Yulearn dah ada notes, sir? Dalam Yulearn, untuk part sebelum letak lagi, setengah tunggu Dr. T open sistem tu dulu, nanti saya akan masukkan notase. The moment saya dah share notase nanti, saya akan maklumkan kat korang, kat grup nanti. Tapi baik. mana Dr. T dah letak kan? Saya check dia ada letak rasa yang lambat kan. Saya rasa saya check hari tu ada lagi. Nanti yang saya cakap tak apalah, tunggu Dr. T masukkan dulu kan. Macam mana bukan? Sekejap. Satu, dua. Macam mana nak masuk? Tak ada login pun. Ya, ni kot. Semua kosong. Ini baru ke? Ini U-turn ni. Yang tengah tu, Doktor. Sir. Yang biru tu. Ni engineering. Okay, try lah. Right. EET. Oh, ada baru. EET apa EET? Tiba je EET. Okay. Itu baru ni. Tu lah macam-macam tu. Okay, dah tahu. Okay, try. Okay, so yang tu payah. Okay. Dashboard. Okay. Dashboard. Oh, tak masuk lagi ni. Patutnya sebenarnya memang mengajar ni. Renewable energy ni. Vice Chancellor ni pun mesti ajar. Research project ni. Research project. Oh. Tak, research project apa? Dia apa ni? Apa? Week 1, week 2. Apa kan? Research project ni tak ajar tapi ada dalam ni. Okay, sekejap. So, maksudnya tak masuk lagi lah dekat sini. Dekat sebenarnya ada bawah ni lah, Energy Management kan, MCE 4213. So bila katalah ni batch E kan, so saya buka ni, dia dah boleh lah macam week 1 kan, week 1 buka. Okay. Macam tu kan. So tak ada lagi bahagian Energy Management. So kalau nanti saya minta Dr. T available kan, nanti saya roger korang tu. Okay, baik. Okay, baik. Sekejap. Alright, okay, sambung. Okay. Okay, subjek energy management ni in general mengikut pengalaman sebab saya tak tahulah semenjak energy management ni nak ditutup ke apa semua ni, saya selalu terpilih lah untuk menyelesaikan masalah-masalah terpencil ni kan. Benda terpencil tapi kesannya besar macam tu lah. So mengikut rekod saya, sepatutnya energy management ni dalam golongan subjek yang score ni pada saya B plus ke atas lah, maksudnya B plus A minus A. Sepatutnya korang pun kena set macam tu juga liga-liga untuk energy management ni. Maksudnya kalau korang tak dapat liga tu, teruk sangat lah tu maksudnya. Sebab majoritinya kawan-kawan korang ataupun sebelum ni, liga dia tu untuk energy management tu adalah di liga A minus, B plus. Majoritinya. Ada juga yang tercedok kan, tapi sekurang-kurangnya majoriti menunjukkan yang itulah, yang A minus dengan B plus. Kalau saya boleh share dia punya, kalau ada lah, kalau saya dia punya result dia tu, kalau ada boleh share dia. Ada saya simpan banyak. Ada lah saya. Kalau okay. Yang banyak tu ada dekat ni.
Ada dekat desktop saya, ni dekat laptop. Ini mungkin yang saya melepas punya. Okay. Sekejap. Right. So, ni lah. Kan? Ni. Tidak apa semua kan. Tapi maksudnya, itu tak kisahlah kan. Macam mana jadi itu tak apalah. Tapi akhirnya, ni. Kan? A minus kan. B plus lah. Dan ini kebetulan saya lepas tu saja 2 orang je. So, okay lah. Seorang A minus, seorang B plus. Maksudnya, harap korang sama ada sama bagus ataupun lagi bagus lah. Okay. So, final semua orang boleh buat. Kan? Final boleh buat. Test, midterm. Midterm kena. Sebab ada campur projek atau assignment tu. Tapi maksudnya, saya nak beritahu tu, subjek ni subjek antara subjek yang boleh score lah kalau nak ni nak cover mana-mana GPA kan dalam last semester ni. Okay, kita start kelas sekarang ni pukul 11, 11. Mungkin kita cuba go sampai 11.30 lah nanti. Izzat, kelas Hit Sanfa habis pukul berapa? 12. Pukul 12. Alamak, sekarang 11.30. 11. Tak apalah, kita cuba go setengah jam je ni. Lepas tu nanti kan kita dismiss. Lepas tu Izzat boleh masuk tu lah. Itulah apa Hit Sanfa tu pula. Sajalah kan macam bagi-bagi macam nampak ada masuk kan. Walaupun nanti masuk tak apa kan. Okay, energy management Okay, so kebanyakan nota energy management ni saya ambil daripada lecturer sebelum ni, which is Profesor Madya Engineer Johari Abdul Razak, dan adalah beberapa lecturer lain tu yang saya gunakan slide diorang. So itu lebih kepada etik lah. Maksudnya kalau macam saya ambil nota diorang, so saya kredit diorang, so itu dah yang sepatutnya. Itu pun sepatutnya kamu boleh implement juga as a person yang mengambil ataupun tahu tentang etik. Kalau macam bukan kita punya itu, kita kredit lah ataupun kita declare je lah. Kan orang tu orang punya kan. Kalau kita punya, kalau orang punya, orang punya. So itu lebih bagus lah dari segi etik tu. So basically kita akan cover definition, objective, national energy policy dan energy efficiency. So ini macam ini selaju je, ini graf lah nak menunjukkan tentang energy supply and demand. Ya, graf ni sorry lah kecil sikit tapi in general tidak menunjukkan sentiasa je meningkat sama ada permintaan dan demand untuk energi ni. Maksudnya kalau kita tak jaga, kita tak uruskan dengan baik, so nanti kita mungkin akan kena game dengan pihak yang berkuasa untuk energi ni lah. Mungkin dari segi tarif kan, dari segi consumption. So dengan ada kamu dibekalkan knowledge ataupun input berkenaan energy management ni, sekurang-kurangnya concern terhadap penggunaan yang optimize kan, saving sepatutnya ada. Sebab mudahnya sekiranya kamu dapat mengurangkan consumption dengan well planning ataupun well concern about the energy punya utilisation, mungkin itu akan meningkatkan atau membesarkan lagi margin keuntungan sesebuah organisasi atau masyarakat. Kan, itu je lah basic idea dia. Sebab kalau untung sebelum ni katalah RM1,000 kan, tapi bil elektrik RM900, so untung RM100 je lah kan. Tapi kalau dengan study tu kamu dapat buat bil elektrik kamu katalah dapat RM500 aja, so margin keuntungan kamu tu besarlah jadi RM500 kan, sebab utilization ataupun concern ataupun aktiviti yang dilakukan tu mampu untuk meningkatkan lagi keuntungan sesebuah syarikat ataupun profit sebuah syarikat. Itu kalau kita cerita dari segi keuntungan lah. Tapi kalau kita dari segi environment, kalau kita convertkan electricity itu adalah generated by the coal ataupun arang batu, contoh kan arang batu. So sebelum ni katalah arang batu yang kita nak kena bakar, nak kena proses, katalah besar padang bola, contoh lah padang bola lah kan, dari korang dapat imagine kan. Okay.
So sekarang ni dengan utilization yang kita dapat reducekan utilization tu ataupun consumption tu, mungkin dapat save bakar arang tu separuh badan bola je. So just imagine berapa banyak carbon emission yang jenis harmful ataupun pollutant yang kita dapat save untuk environment lah. Itu kalau kita nak tengok aspek environment pula. So maksudnya dia macam-macam mana pun energy management ni dia masih menguntungkan sesiapa yang menggunakannya lah. Sama ada dari segi organisasi, kalau dia tak nak fikir pasal environment kan, organisasi dia akan dapat margin keuntungan yang lebih baik. Kalau orang yang bukannya daripada industri, kalau sebagai public ataupun society, dengan management ni kita akan dapat preserve ataupun dapat reduce harmful pollutant ataupun gas emission, which is carbon dioxide ataupun carbon monoxide ataupun NOx, nitrogen oxide, yang memberi negative effect kepada manusia ataupun kepada alam persekitaran kan. So nanti cycle tu akan berulang. Maksudnya bila dah agak effect tu akan jadi greenhouse effect kan, lapisan ozon, so dia berkait-kait macam tu. So sebab tu pentingnya energy management ni untuk kita dapatkan knowledge tu untuk kita bawa benda ni sebagai kelestarian hidup lah, sama ada untuk berduit ataupun untuk environment ataupun untuk safety for health. So ni just nak tunjuk je lah. Ini dia punya fluctuation, so harga dan TOE lah apa TOE? TOE apa tu? Apa ni apa? TOE. Ada idea tak tu? Bukan ibu jari tau, tu ibu jari kan tu. Ni. Sekejap, saya tunjuk. Tu macam saya nak guna yang cara lain. Tu. Ataupun nak edit senang macam ni. Susah. Ini nak kena setting. Cuba di sini beda. Okey. Okey. Ni, tu ni. Nampak tak ni? Saya punya highlighter baru ni, nampak? Ada pointer. Tu apa tu? Tu betul. Tu. POE apa? Apa tu? Apa? Tu ni tu. So, highlight yang ada. Tu. Sebab nanti energy management ni dia akan main benda ni je tu kan. National Energy Balance. Nazmi apa Nazmi? Tu ni apa tu? POE. Ibu jari. Unit tu. Yalah, unit apa? Unit energy. Okay. Maksudnya, okay. Betul lah tu unit energy. Tapi dia punya penuh dia apa tu ni? Tak. Okay, kita tanya dulu ke kawan dia Ton of oil equivalent. Yes, betul. So, ton of oil equivalent. Tu. Short form dia tu lah. Selalunya, ton of oil equivalent. Dia macam ton tu tanah minyak tu lah. Ton equivalent tu harga minyak. Kan? Per RM million lah. Okay. Terima kasih, Nazmi. So, bila kita tengok sini graf ni, finite energy intensity kan. Biasa energy intensity. So, dia bukan main kecil-kecil je lah kan. Dia semua main macam level million-million je lah. So, kalau bayanglah kalau dapat 1 million kan. So, banyak lah kan. So, kita apa? Okay. Okay, so ni GWH. Okay. GWH, gigawatt hour. Okay. So ini pun nak menunjukkan itulah increment of the utilization over the years. So just nak tunjukkan itulah sebenarnya. Along the time, increment untuk utilization tu akan berlaku
kan. So yet kalau kita tak bertindak ataupun tak tahu benda tu, kita akan mungkin kita akan tertinggal ataupun akan membayar lebih dari sepatutnya. So kita kena concern betul lah. Okay, ini dari segi tarif lah. Dari segi tarif. Kalau kita tengok ke sini, gradual move towards market price organization. Maksudnya over the years kan, over the time lah kan. Tarif tu tak pernah lah macam menurun kan. Tarif pembayaran yang itu meningkat aja kan. So kalau kita pun penggunaan kita pun semakin meningkat, tarif pun meningkat, so lagi banyak kena bayar lah. So that's why tarif ni kita pun tak boleh nak buat apa lagi kan, sebab bukan kita yang tetapkan. So kita lah yang kena konsep penggunaan tu, sebab ada sen maksudnya duit yang kita charging yang kita kena bayar tu. KWH ni kilowatt hour, bila dia sentuh je pasal hour ni, jam bermaksud itu adalah penggunaan tenaga. Okay. Kalau macam dia saja, kalau macam katalah dia buat kilowatt aja, itu macam power untuk generated lah. Tapi kalau kita ada melibatkan hour, dia lebih kepada utilization. Okay, so maksudnya kalau utilization kita tu banyak, so maksudnya tinggi lah, kita punya bayar bill. So that's why di part pengguna kita ataupun user, kita boleh kawal penggunaan lah. Dari sisi tarif tu bukan kita yang tetapkan kan. So itu yang kita kena concern. So Malaysia, roughly sinilah energy consumption ni. Malaysia somewhere sini kan. So okey lah kan, maksudnya tak teruk sangat, tapi tak naklah akan menjadi teruk kan. Itulah maksudnya. So Malaysia pun penggunaan dia 40 kilowatt hour per capita, 40,000. So ini range kita lah. Yang lain-lain tu ada yang dekat-dekat sini kan. So kalau macam Jepun, GDP guna sikit je, tapi so, kalau kita tengok diagram ni macam Jepun ni antara yang excellent lah. Sebab dia punya pendapatan tu kan, dengan penggunaan dia tu duit banyak tapi guna elektrik sikit lah, lebih kurangnya tu lah kan. Kalau macam paling hancur ni je yang rapat-rapat ni lah Rusia ni duit sikit guna banyak kan. Itulah lebih kurang. So Malaysia ni macam fair lah kan, macam ada duit adalah juga sikit kan, guna pun adalah lebih kurang lah. So okay lah. So kita sekarang ni kita nak cuba ni lah, kita nak profit dia, so kita cubalah guna sikit aja. Maksudnya kita nak bawah lagi lah graf ni kan, nak bawah lagi graf ni. Tapi kalau boleh tu dapat duit banyak lah kan. Ini dah lah duit pun sikit kan, guna banyak, tu memang hancur lah kan, dia punya utilization ni. Okay, so ni sama jugalah daripada news kan, tahu suruh jimat. So itulah idea dia, suruh jimat tu mudah je. Sebab kalau jimat tu bagus untuk pengguna, untuk yang supplier ataupun pembekal elektrik ni, contoh macam katalah TNB. So kalau jimat, so tak payah dah buat plan baru kan. Ni kalau macam semua duk minta atau pengguna tinggi, so nanti nak kena buat power plant baru contohlah, ataupun kena beli daripada luar. So beli daripada luar, dia pun tak jual murah kan, dia jual lah harga luar kan, harga orang beli. So itulah, dia ada fair drawback lah kan. Maksudnya kalau kita jimat, so TNB pun tak payahlah nak produce banyak tenaga. Kalau tak, sebab nanti kalau tak cukup, nanti mesti orang tiaw dia kan, sebab macam tak cukup kan, nak bekalkan tenaga untuk satu Malaysia. So kalau tak cukup, dah kena buat plan baru kena duit lagi kan. So menurut macam tu lah. So tu yang kita kena jimat lah untuk tenaga elektrik. Itulah dia marah tak ni, TNB jimat ya. Bil elektrik melambung, semua akibat tabiat pengguna. Dia sebab apa? Sebab tak masuk kelas energy management lah, saya rasa. Masuk mungkin kurang sikit lah kan, dia punya tabiat. Saya tu industri membazir kira-kira 20%. Inilah korang ni lah. Nanti masuk industri, janganlah tingkatkan kan, jadi 30% lah. Kurang macam, kurang lah jadi macam membazir kira-kira 20%. Korang buatlah jadi tinggal 5% je kan. Itulah. So sebab itulah pentingnya subjek ni. At least mana-mana korang pergi pun korang boleh apply knowledge ni. Penggunaan elektrik paling tinggi dalam sejarah pada 28 Mei 2014. Okay.
Efek kesal tu. Okay. Okay, so ni sepintas lalu lah tentang National Energy Balance. Okay, so kalau ikutkan biru ni, nombor satu, hydro. Okay, hydro 2013, hydro ada juga. Nombor 2 biru, banyak ni. Gas. Nombor 2 masih lagi gas. Nombor 3 coal, arang batu. Nombor 3 adalah warna purple kan. So 2013 tengok arang batu. Makan banyak lah tu, berapa persen? 35%. Kan? So ini bahaya ni sebab arang batu ni dia macam kita arang batu, korang tahu kan arang batu kan? Kalau susah sangat korang pergi tengok tu dia lah, arang orang bakar sate tu. Itulah. Itu contoh mudah dia lah kan. Maksudnya itu nak kena bakar tu, nak dapatkan dia punya energi tu. So dia punya carbon emission tu daripada arang tu. So maksudnya makin banyak lah kan. Ni sebab dia dah banyak lah, percentage dia dah banyak lah. Oil, okay, minyak 4, minyak 29. Minyak dah sikit lah ni, 1.1 je. Kau tahu lah sikit ni sebab apa? Sebab memang dah tak minyak ke? Ataupun memang saja nak kurangkan penggunaan minyak. Tapi maksudnya nak bagi tahu kalau sos daripada oil ni makin lama akan semakin berkurang kan? Kan? Kalau oil tu sesuai ada je, tak adalah masalah nak arang batu ni. Sebab oil tak ada, so ganti dengan arang batu. Oil ada, so arang batu kurang kan? Tapi selama mana kita boleh bergantung kepada oil? Diesel 1.2 kan? Boleh bantu diesel, ada. So macam tu lah. So trend tu kita dah boleh tengok macam tu. Kan? So kamu ni lah yang sebagai future engineer ni lah untuk melihat balik perkara-perkara ni, energy utilization, energy management kan, supaya kita tak terus bergantung harap dengan sumber yang harmful ataupun pollutant lah, which is tak baik untuk environment ataupun public health. Okay. So kita ni selaju sikit lah, so dia sama je selaju city campus lah, tak ada lah city campus kan, tak ada. Tapi just kita nak tengok apa, agak-agak lah korang kan, agak-agak kubik banding hijau ni, agak-agak bil bulan dia berapa? Agak-agak lah kubik ni. Ada idea tak? Agak bil kubik ni, banding kubik yang korang kelas kat kubik ni kan, yang bangunan hijau ni. Kan, yang korang masuk kelas kan. Time PKP ke sebelum PKP? Okay, sebelum PKP. Sebelum PKP puluh ribu ke ah? Betul. Puluh ribu. 20 ribu, betul. Dalam range dalam 20 ke 40. Macam tu. So itulah. Padahal macam bukanlah padahal, maksudnya aircon kan, apa tu LCD, desktop, lampu kan. Tapi itulah dia. Maksudnya kalau macam kita boleh savekan benda tu kan, so banyaklah kita boleh save. Sebab tengok macam tu pun dah puluh ribu kan, 20 hingga 40 ribu kan. So tak tahulah kat mana kita nak buat tu. Sama ada macam nak kena audit balik ke, tengok mana yang tak pakai kan. Sebab kelas bukannya macam setiap masa penuh kan, tapi aircon centralized kan. Tapi tak apa, itu maksudnya contoh mudah lah untuk kita nak tengok betapa banyaknya tenaga yang kita gunakan untuk sebuah building. So cakap kubik tu sebabnya dia represent untuk office building lah, office building. So introduction, for introduction aku apa ni? Okay, bolehlah 10 minit cepat lah untuk Z lompat pergi kelas ni. Okay, fundamental goal energy management to produce goods and provide service with least cost. Least cost macam saya cakap tadi, least cost. Kalau boleh tu kita nak margin tu kecil je untuk energy punya consumption atau utilization, and least environment effect. Maksudnya tak nak kesan cost dan tak nak kesan environment. Kalau boleh kosong lah environment kan, walaupun mustahil lah. Tapi itu je lah concern energy management.
Kalau maksudnya kalau korang dapat pegang ni, maksudnya nanti nak goreng masa exam ke apa benda tu, bawa balik cerita tu untuk cost dan environment. Sebab itu je concern energy ni. Dan bagusnya benda ni adalah dia tu boleh apply untuk mana-mana syarikat. Yelah, sebab syarikat mesti nak untung kan. Kalau nak untung tu maksudnya dia kena consider cost lah. Kalau dia bukan orang syarikat, di NGO ke ataupun dia orang persendirian macam saya cakap tadi, untuk environmental issue lah, environmental effect. So ini lebih kepada definition. So user effect is every maximize profit and itulah saya cakap tadi, enhance competitive position. So ni serajunya ni. So adjusting and optimizing energy using system. So ini lebih kepada definition dalam bentuk dalam kata lain. Tapi masih lagi maksud yang sama, reduce energy requirement per unit of output, holding constant, reducing of total cost, producing of output from the system. So ini antara definition lain pasal energy management. Energy management, macam saya cakap tadi, banyak kali saya cakap tadi, berulang-ulang, to achieve maintain optimal energy procurement utilization throughout the organization, minimize cost, minimize environmental effect. So macam saya cakap tadi lah. So pegang yang itulah untuk ni. Dari segi view Malaysia untuk energy management ni, energy cost relative low, sebab kita ada subsidi lah. So, absent of incentive encourage energy efficiency, lack of support system, greener measure, no proper financial scheme, regulation and no address energy efficiency. So itu antara isu-isu ataupun perkara yang berlaku lah, which is kita boleh tengok dah tambah baik sebab ada satu part tu dia cover untuk benefit domestik ataupun residential, ada satu part tu dia cover untuk benefit industri. So benda-benda macam tu kita kena lihat lah supaya semua dapat manfaat yang maksimum daripada governance ataupun daripada government. However, efficient energy management is possible and profitable. Okay? So betul, possible and profitable. Ongoing energy efficiency program guided by objective of the National Energy Policy ataupun NEP, National Energy Policy, help promote efficient use of energy across all sectors. Okay, saya cakap tadi. Sekejap, saya tengok dulu sempat tak ni? Kalau sempat kita jalan dulu, kalau tidak sempat tidak apalah. Okay, sempat kot sikit. Okay, energy type. So Malaysia ada oil and gas. Saya laju je lah. Kita ada oil and gas. For now kita bergantung banyak dengan gas. Okay, gas. Kan? So oil tu ada juga tapi tak sebanyak gas lah. So sekarang ni masih ada lagi lah gas tu, cumanya dia akan habis lah, cumanya kita pun tak naklah bergantung untuk benda yang akan habis kan. So kita kena cari sumber-sumber lain ataupun sumber-sumber baru lah untuk replace ataupun replenish sumber-sumber tersebut. Okay. So itu rig oil and gas map in Malaysia kan. So kalau ada tu okay, tapi kalau tak ada tu kita kena save jugalah, sebab kita bukannya sebab kita nak cari energi ataupun nak jimat tu untuk kita tak nak oil and gas ni, kita nak jimat ataupun nak cari baru ke apa semua tu, lebih kepada jimat elektrik, lebih kepada macam lamalah kita punya gas yang kita punya tabung ataupun kita punya simpanan ni bertahan kan. Katalah kalau kita banyak guna energi elektrik, so banyaklah kena guna oil ataupun gas. So kalau banyak guna oil and gas tu maksudnya cepatlah habis kan. So kalau cepatlah habis, kalau ada lagi sumber lain okey lah, tapi kalau tak ada tu habis macam tu je lah. Lepas tu dah tak boleh bergantung pada oil and gas lah. So at least kita panjanglah sikit hayat masa oil and gas tu untuk tabung ataupun tabungan kita, reserve kita. At least sempatlah kita cari lain-lain kan. Kalau tidak tu nanti lain pun tu tak sempat jumpa, ini pun dah habis, habis lah. Itulah. Nanti kena beli daripada negara lain, kena import kan. Ada import nanti kena cost lain lah kan. So itu yang kita cuba, pemikiran tu yang cuba kita embed dalam kita punya pemahaman. Coal, okay, coal. Deposit of alert is Malaysia. Okay, so arang batu
Orang batu. Orang batu ni itulah kita ada juga, tapi ada juga yang kita import arang batu ni. So kalau arang batu ni kalau dia datang ni memang style container lah kan, memang jenis macam boat shipyard tu, coal tu, arang batu di situ. Dan bila dia lemparkan tu dekat power plant tu, maksudnya easily lah membukit macam dekat macam luas padang bola tu membukit macam tu lah. So just imagine macam mana dia punya emission carbon tu, gas kan, untuk benda tu, bahaya untuk pollution. Electricity, okay. Malaysia approximate 88 electricity generation. So ini just nak beritahu je lah. Kita untuk Malaysia kita masih bergantung kepada gas, LPG lah, gas. Lepas tu kita pergi ke coal lah. Tu baru pergi ke yang lain, hydro dan sebagainya. Renewable energy ni untuk Malaysia tak banyak lagi, tak meluas lagi, tapi moving forward lah. Sebab ialah mungkin dari segi pendedahan society tu sendiri dari energy tu pun mungkin tak menyeluruh. So ialah kita tapi usaha ke arah tu memang perlu dibuat lah. Kalau tak nanti hanya bergantung harap kepada sumber yang akan habis, nanti kita dah tak ada option kan. Renewable energy ni bermaksud ialah kita kata orang tu selagi ada hayat lah, selagi selagi matahari memancarkan sinarnya kan, selagi air mengalir, selagi ombak beralun. So macam itulah maksudnya. Sebab semua tu boleh dikonvertkan kepada energi, which is akan cover pada subjek renewable energy lah. Okay, so kata inilah slide untuk kita pagi ni. Sebab saya nak sampaikan kat sini sebenarnya. Kita tengok ni summary untuk energy policy Malaysia. Mula-mula 1974 Petroleum Development Act 1974. Ini maksudnya macam baru jumpa minyak kan. Based on Foreigners Exclusive Right to Explore, Develop, Produce Petroleum Resource Emission. Okay. Lepas tu dah jumpa macam mana nak kontrol kan, nak jaga kan. So tu ada National Petroleum Policy ni 1975. Regulate downstream oil and gas industry biar ada petroleum regulation dan gitu. Okay. Tapi bila dah guna tu mestilah takut habis kan. So akan adalah pula tu National Energy Policy 1979. Issue adequate security, promote efficient kan. Mesti minimize negative environment. So concern terhadap penggunaan tu National Energy Policy 1979. Okay. Tapi nanti dah habis dah ni sebab jumpa 74, 79, so 5 tahun kan. So 80 National Depletion Policy. So dia dah ada tu, dia dah habis kan. So ada depletion policy tak. To prolong lifespan Malaysia oil reserve, provincial security and stability of oil supply. Okay. So ni. And then bila dah takut kebergantungan kepada oil saja, dia orang introduce for fuel diversification strategy 1981. For fuel ni maksudnya dia bukan hanya bergantung kepada minyak lah sebagai sumber utama tenaga, tapi ada sumber-sumber lain kan. Lepas tu on 2001 dia orang gunakan 5 fuel diversification strategy, which is includekan source of renewable energy di dalam dia orang punya option to produce the energy untuk negara kita. Okay, so itu basic lah. Itu perjalanan dia. Perincian tu nanti kamu tengok sini lah. Polisi national polisi tu kan. So ini perincian setiap timeline tadi tu. Dan ada strategi dia, ada key polisi, ada strategi untuk mencapai benda tu kan. Ada insentif kan. So benda tu. Okay. Insentif tu lebih kepada tax lah. Yep. Alright. Dah tamat. Laju tak? Laju. Power kan. At least semua orang dapat kan. Tadi kita kerjakan kan. Tapi maksud saya tu macam ni. Yang tadi tu, yang cerita tu adalah core dia tadi. Yang core, yang gambar-gambar apa tadi? Gambar timeline energy policy yang ni. Tapi detail untuk penceritaan katalah macam kita tengok pasal apa? Pasal katalah National Petroleum Policy 1975. So kita pergi istilah National Policy
Certify tu contohnya katalah sekejap. Sekejap. Efficiency tadi depan. Okay, ya. Balik, ya. Terlaju. Contoh macam ni lah. Contoh kata macam ni lah. National Development Policy 1980. So ini dia punya detail penceritaan lah. Introduce a safeguard exploitation of natural reserve because of the rapid increase of production of crude oil. Kan? So the detail untuk penceritaan for fuel diversification. So designed to prevent over dependence on oil. Okay. So fifth file yang masukkan RE sebagai sumber baru untuk energy resource. Okay. In-aid mission plan. So this is the detail which korang boleh cover kat sini, boleh tengok kat sini. Okay. Safety semua. Okay. So banyak ni lah. Apalah nanti macam next following week nanti kita sekali lalu lah tentang strategi tu. Ni at least korang dapat important remarks, important concern about energy management tu. Tu yang penting. Dan itu lebih kepada macam mana kita nak buat je lah ataupun nak implement tu daripada level yang zero sampailah kita boleh successful implement the system untuk benefit organisasi ataupun untuk public. Itulah general dia. Okay. Lian Okay. Alright, ada soalan tak apa? Kalau macam nak tanya apa kan? Just short sharing dulu. Kalau tak tanya maksudnya memang power sangat lah. Sampai tak tahu nak tanya apa. Memang amat faham lah tu.